الحمد لله وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita boleh menyambung bacaan kita daripada kitab Afatul Lisan. Kita sampai pada muka surat ke-22. Kita sambung pada perkataan musannif. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi ila darain. Kata penulis, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim la yakhuduhu wa la yakdhibuhu wa la yakhdhuluhu. Kullu muslim 'alal muslim haramun 'irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Terjemahan dia, kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Tidak boleh berkhianat kepadanya, membohonginya, dan tidak membelanya. Kehormatan, harta dan darah seorang Muslim adalah haram diganggu oleh Muslim yang lain. Takwa itu di sini, cukuplah seseorang itu berbuat jahat jika ia merendahkan saudaranya yang Muslim. Ini di dalam riwayat Imam Muslim. Ikhwan, penulis membawa hadis ni kepada kita di bawah tajuk ni. Setelah dia bawa kepada kita hadis dan ayat Quran berkenaan dengan larangan kepada ghibah, seolah-olahnya cara penulis meletakkan hadis tu, seolah-olahnya penulis nak memasukkan bahawa ghibah tu satu kelakuan khianat kepada sesama Muslim. Seolah-olah cara dia susun tu dia nak bawa ke situ. Kerana pada awal perkataan hadis adalah la yakhunuhu, Muslim akhul Muslim, la yakhunuhu, jangan khianat dia. Maka ghibah termasuk satu pengkhianatan orang Islam kepada orang Islam dalam bentuk ukhuwah persaudaraan. Macam mana dikatakan khianat? Satu, kerana ghibah dia melibatkan penyampaian keaiban diri orang itu. Mengetahui sesuatu yang aib tentang satu-satu orang, dia merupakan amanah Tuhan pada kita untuk sembunyi.
bukan untuk di apa, dibagi tahu pada orang, diisytiharkan. Bila satu orang itu bagi tahu pada orang lain dengan maksud yang ada pada ta'rif yang awal penulis bawa pada kita, dengan tujuan untuk merendah, untuk menunjukkan dia lebih baik daripada orang tu, dengan tujuan untuk menunjukkan kata orang itu tidak baik, setelah dia tahu maklumat keaiban itu, maka dia telah terjebak dalam dunia khianat. Khianat kepada apa? Kepada ukhuwah al-muslim, akhu al-muslim. Kemudian pada hadis itu Nabi kata jangan bohong dia, wala yakhzuluhu. Yakhzuluh ni bermakna jangan dibiarkan dia keseorangan, jangan dibiarkan dia tanpa pembelaan, tak peduli kat dia. Kemudian hubungannya lagi dengan hadis ni, pada perkataan Nabi menyatakan kullu muslim 'alal muslim haramun. Ada benda haram kita tak boleh buat pada orang Islam, iaitu haramun 'irduhu. Haram kita penjatuhkan muru'ah dia. Maka hubungan di antara la yakhunuhu dengan haramun 'irduhu itu ada kaitan dengan masalah ghibah. Dan pada hubungan yang ketiga, Nabi menyatakan tentang haram maruah dia, wa maluhu, harta dia, wa damuhu, darah dia. Hubungan yang ketiga, Nabi menyatakan at-taqwa hahuna. Takwa ada di sini. Nabi tunjukkan dada. Kemudian sekecil-kecil perkara dikatakan daripada perkara yang jahat boleh menyebabkan tak sempurnanya takwa, ialah bihasbi mri'in minasyarri. Seburuk-buruk perkara itu ialah ayyahqirahu, dia pandang rendah kepada orang itu. Jadi dengan kedudukan mengumpat, dia menyampaikan aib ini pada orang yang kedua, orang ketiga, orang yang keempat, itu masuk dalam bab merendahkan orang. Maka sempurnalah pengkhianatan dia, sangat sempurna. Dalam bentuk dia pandang rendah, dia menjatuhkan maruah kawan tu, dia menyampaikan keaiban kawan tu dengan tujuan nak perendah kawan tu, maka dia pun telah termasuk di dalam suatu jumlah pengkhianatan. Subhanallah ikhwan. Jadi seolah-olah penulis mengambil hadis ni nak membayangkan itu kepada kita. Apakah hubungan ni, apakah hubungan hadis ni dengan tajuk dia. Jadi tajuk besar dia, tajuk besar bagi penulis ni, iaitu ancaman terhadap pelaku riba. Ancaman. Dan hadis yang ini kita jumpa adalah hadis yang berbeza secara total dengan ancaman-ancaman yang zahir yang kita jumpa sebelumnya ini. Hadis ini lebih nak sebut kepada apa tak boleh buat, apa tak boleh buat, apa tak boleh buat. Tak boleh khianat, tak boleh bohong dia, tak boleh tak peduli dekat dia, tak boleh jatuhkan maruah dia, bagi rosak harta benda dia, tumpah darah dia, menghina pada dia, semua tu tak boleh. Jadi kalau tengok dalam bab-bab tak boleh ni, apa ini, ribah tak ada pun. Dalam hadis ni ribah tak ada. Ribah tak ada secara sarih, tapi dia ada secara ghairu tasrih. Dia wujud secara tak payah sebut. Apa dia? Pada perkataan khianat, pada perkataan menjatuhkan maruah dan memandang rendah. Itu adalah package kepada riba, kepada mengumpat. Jadi kita ikhwan, bila kita baca hadis ni, kita simpan nota besar dalam diary memori kita, hati kita, fikiran kita. Kita jangan melakukan khianat yang kita tak sedar. Khianat yang sedar ni senanglah kan. Pasal dia apa? Dia sedar lah, nampak.
Tapi hak jenis tak nampak ni, hak jenis tak nampak ni, kebanyakannya dia akan ganggu berkat hati kita dengan Tuhan. Pandang rendah ke orang. Apa menyebabkan kita pandang rendah pada orang? Itu masalah dia. Baik, kita tengok lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bay'un ba'dukum ala bay'in ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullu muslim 'ala al-muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Ini di dalam riwayat Imam Muslim juga. Terjemahan dia, kata Abu Hurairah, Nabi bersabda, janganlah kalian saling mendengki, saling melakukan jual beli, berpura-pura menawak harga dagangan agar ditawar oleh orang lain dengan harganya lebih tinggi. Saling membenci dan saling bermusuhan. Sebahagian kalian tidak boleh membeli pembelian saudaranya. Wahai para hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain. Kerana itu tidak boleh diinaya, tidak dibela dan direndahkan. Ketakwaan itu di sini dengan menunjuk ke dadanya. Beliau melakukan sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang itu berbuat jahat jika ia merendahkan Muslim yang lain. Kehormatan harta dan darah seorang Muslim adalah haram untuk diganggu oleh Muslim yang lain. Kata penulis, tidak diragukan lagi bahawa menggunjing seorang Muslim yang telah meninggal dunia lebih buruk daripada menggunjing orang yang masih hidup. Kerana menggunjing orang yang masih hidup ada kemungkinan untuk dimaafkan dan direlakan oleh orang tersebut. Lain perkaranya jika mengunjing orang yang telah meninggal dunia. Ini lagi satu hadis, ikhwan, penulis bawa pada kita berkenaan dengan larangan itu. Larangan pertama, Nabi kata, la tahasadu. Janganlah kamu saling dengki-mendengki. Hasad merujuk kepada apa? Kepada tak puas hatinya nikmat kebaikan yang ada pada orang. Dan kita harap nikmat tu hilang pada orang tu, walaupun nikmat tu tak mai ke kita. Kita peram sifat tak puas hati, peram sifat tak puas hati. Kadang-kadang bercakap di mulut, kadang-kadang tunjuk dengan perbuatan, kadang-kadang tak ada apa-apa. Sengap ya. Tapi tak seronok bila tengok satu orang tu dapat nikmat. Nabi kata, la tahasadu. Jangan ada hasad dengki ni. Wala tanajashu. Janganlah kamu saling tipu menipu. Tanajush, tipu menipu. Biasanya dalam jual belilah orang tipu menipu ni. Wala tabaghadu. Jangan saling benci membenci, marah memarah. Wala tadabaru.
Jangan saling membelakang. Hang tak peduli kat aku tak peduli kat hang. Atas satu-satu urusan. Wala yabi' ba'dukum ala bai'in ba'din. Janganlah kamu beli di atas satu belian sebahagian daripada kamu. Kawan tu dah angkat jual beli dah, kita pergi beli kat atas. Jangan buat lagu tu, Nabi kata. Ini Nabi pesan pada kita, ikhwan. Ini perkataannya sangat dahsyat. Nabi kata wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini sangat dahsyat. Wa kunu, Nabi kata kamu kena berusaha mencorakkan diri kamu. Kamu kena berjihad, bermujahadah lawan diri kamu sampailah kunu. Ni dengan PI jamak kan kepada semua orang. Kunu. Sampailah hampa semua jadi. Jadi. Bermakna kunu ni martabat dia, proses perjalanan menjadikan. Proses. Usaha Nabi kita. Akhirnya kamu dapat jadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hamba-hamba Allah yang ikhwana, yang ada hubungan persaudaraan. Jadi apa proses dia? Nabi start dengan jangan ada hasad dengki, jangan tipu menipu, jangan benci membenci, jangan saling tak peduli, jangan saling khianat dalam perniagaan. Nabi kata kesemua ni kalau kamu elak, itulah usaha kamu untuk menjadikan diri kamu ibadallahi ikhwana. Hasad, tipu, marah, tak ambil peduli kepada orang dan khianat di dalam jual beli ni, dia adalah satu sifat yang pelik. Dia boleh wujud tanpa sebab. Tak tahu pasal apa. Bukan pasal musuh. Dia boleh main tanpa sebab. Tanpa sebab satu orang tu boleh dengki. Tak ada pasal. Mungkin kawan tu berbesar dapat rumah dia. Kawan tu tukar kereta ada rezeki. Dia tu belagak tu. Ngada-ngada. Tak ada pasal. Jadi usaha tak mau benci ke orang ni, usaha nak ambil peduli pada orang ni, ini bukan usaha yang kecil. Usaha ni Nabi kaitkan dengan proses menjadi hamba Allah yang sempurna. Ibadallah. Kunu, Quran kata, kunu rabbaniyina. Kamu kena jadi insan yang rabbani. Di sini kunu ibadallah. Dalam Al-Furqan Allah kata ibadur rahman wa ibadur rahman, dan hamba kepada Ar-Rahman. Perkataannya semua sama sirah dia. Proses yang dahsyat. Bukan kata proses yang biasa-biasa. Proses kita lawan diri kita. Kita kena ada suatu ihtimam, suatu ijtihad. Ihtimam apa dia? Satu perhatian yang khusus kepada diri sendiri. Kita ihtimam dengan diri kita. Dan kita kena ijtihad diri kita. Ada kerajinan, kesungguhan, kemahuan. Dan kita berani menongkah arus yang ada. Tak kalau sifat ni, dia tak boleh dibuang. Macam ayat hujan bila turun daun kering lari ke tepi. Tak, bukan lagu tu. Dia proses. Sebab hasad duduk dalam diri, sekali dia duduk, dia kata hati tu rumah dia. Dia tak mau keluar. Dia tak mau keluar. Marah kalau duduk dalam diri, marah akan kata hati itu rumah dia. Dia tak mau keluar. Dia kata tempat, dia nak tamkin di situ. Dia nak duduk di situ, dia nak bertempat di situ. Maka proses nak cabut dia keluar tu, prosesnya yang susah. Kata ulama ahli tazkiyah dalam perpatah yang panjang, tapi saya nak pendekkan dia. Apa dia kata? Saya ambil makna dia, saya ambil mafhum cara makna. Dia kata kita punya ihtimam dan kita punya ijtihad. Apa makna ihtimam? Perhatian diri sendiri.
Kita fokus diri kita, ihtimam. Kita bagi satu peduli yang serius. Kita fokus kepada situ, ihtimam. Dan kita punya ijtihad, kesungguhan kita. Kalau Allah bagi dua sifat ni, sifat ihtimam dan sifat ijtihad. Untuk apa? Untuk kita buang segala keaiban hati kita. Keaiban hati kita. Kita panggil uyubul batinah ini. Keaiban dalam hati ni. Yang jenis batin tak nampak ni. Kalau Allah bagi pada kita rezeki itu, kita boleh fokus hati kita nak buang semua keaiban kerohanian ni, dan Allah bagi pada kita ijtihad, suatu kesungguhan yang cukup dan kuat, itu lebih baik daripada Allah bagi kepada kita rahsia alam-alam ghaib. Itu jauh lebih baik. Rahsia alam ghaib ni apa dia? Orang kata kasyaf lah, orang kata macam-macam. Rahsia alam ghaib. Kita duduk tak duduk, kita boleh dengar ayam berzikir. Ini rahsia alam ghaib. Quran kata ada binatang berzikir, ada benda-benda ni semua berzikir, kamu tak tahu kan. Tiba-tiba Allah bagi kita dengar. Setiap ayat hujan yang bertitisan tu, kita jatuh ke tanah, kita dengar dia, subhanallah. Kita dengar. Itu kalau Allah bagi pada kita ihtimam dan ijtihad untuk kita fokus membuang segala khaba'isul qalbi, itu lebih berharga untuk kita di hari akhirat daripada Allah bagi kepada kita rahsia tentang benda-benda ghaib. Dunia ni orang suka benda, nak jadi bomoh kena tahu benda ghaib, nak jadi peramal kena tahu benda. Kalau kita lani kita tahu benda ghaib, kita adalah manusia yang you are so special. Awak adalah orang yang hebat. Dia tahu barang hilang duduk tak mana. Kita tahu orang ni kena sampuk siapa buat. Orang ni miskin siapa buat. Dia ni penyakit apa. Orang akan kerumun pada kita. Kita mencipta jah. Tapi tak. Rupanya tidak. Itu tidak ada nilai. Kalau Allah bagi pada kita apa dia? Ihtimam dan ijtihad. Bila kita gabung ihtimam dan ijtihad, dia mencipta satu mujahadah. Mujahadah ni apa dia? Satu perjuangan diri kita untuk buang segala khaba'ithul qalbi. Apa dia? Kejelekan hati. Khaba'is, kenajisan hati. Kalau Allah rezeki pada kita, kita boleh perhati diri kita dan kita boleh usaha cuci hati kita. Itu lebih baik daripada segala rahsia-rahsia. Subhanallah. Tapi tak ramai orang rasa itu sebagai satu nikmat. Orang rasa boleh berubat itu satu nikmat. Boleh tahu benda ghaib itu satu nikmat. Boleh nampak hantu satu nikmat. Dia kata dia ada kelebihan, dia boleh nampak. Jadi apa-apa mau panggil dia. Tengok siapa menjerit tang sana, dia ada. Orang lega. Alhamdulillah. Bila kita terkenal dengan satu keistimewaan, bila kita ada satu keistimewaan, kita terkenal dengan satu keistimewaan, akan terlindunglah akan terlindunglah di mata hati kita keaiban kita. Kita lagi terkenal, lagi kita tak nampak aib kita. Kita lagi tinggi, lagi kita tak nampak aib kita. Bermakna lagi kita ada kelebihan, lagilah kita mempunyai aib yang cukup banyak di sisi Tuhan. Itu bukan kelebihan. Itu adalah suatu kekurangan. Kita yang akan jadi jenazah nak balik bertemu Tuhan. Dia satu benda yang tidak baik untuk roh kita. Tapi kita rasa benda tu, ini nama dia apa dia? Ghurur. Innamal hayatud dunya mata'ul ghurur. Ghurur dalam dunia, dia tipu, selaput yang menipu, selaput yang menipu. Kalau kita kata, kalau saya boleh ulang balik pelajaran yang silam, apa dia? Kita ada
kita ada anwarul fusul, anwarul usul dengan anwarul dukhul. Kita ada cahaya hati yang dia duduk di lapis hati, dia tak masuk. Dia duduk di lapis hati. Dan kita ada cahaya hati yang masuk. Maka demikian juga pada bahagian keaiban ni, kita ada keaiban hati yang keaiban itu duduk di selaput pada fusul hati, pada usul hati, duduk di permukaan hati. Dan ada keaiban yang dukhul, yang masuk dalam hati. Dan dia masuk, dia tak boleh keluar. Dia macam hantu. Hantu dia reti masuk dalam badan orang, dia tak reti keluar. Pasal itu nak kena panggil orang rawat dia. Bila dia sakit, dia menjerit, dia tak nampak jalan keluar. Dia cuma diberi satu arahan masuk. Dia tidak diberi arahan keluar. Pasal itu dia tak nampak jalan nak keluar. Oh, subhanallah. Penyakit-penyakit macam ni ikhwan, hasad, tanajush, tabarud, tadabur, ini semua penyakit-penyakit dia reti masuk dalam badan kita, jantung kita, dia tak reti keluar. Pasal itu cara kita keluar dia apa dia? Tazkiyah. Sikit-sikit kena rawat cuci dia. Kalau hang tak rawat dia, hang biar kat dia tahasud meningkat dalam, masuk rapat. Oh ya subhanallah kawan. Subhanallah. Maka makinlah kita tak nampak kata kita ada aib. Kita akan nampak kita ada kelebihan. Jadi ini sangat bahaya. Maka proses menjadi wakunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Maka Nabi kata al-muslim akhul muslim la yazlimuhu. Orang Islam saudara pada orang Islam, Nabi kata jangan zalim dia. Seolah-olah penulis nak meletakkan pada hadis ni riba duduk di sini pada peringkat zalim. Tadi riba duduk pada peringkat khianat. Sekarang riba duduk pada peringkat zalim. Tengok martabat riba macam mana? Dia boleh berubah satu daerah ke satu daerah. Setiap kali dia berubah, dia mencipta iklim yang berbeza. Dia mencipta kemerbahayaan yang tak sama. Tadi khianat, sekarang peringkat zalim. Wala yakhzuluh, dan janganlah saling tak peduli, tak ambil tahu. Wala yahqiruhu, janganlah saling hina, merendah-rendah. At-taqwa hahuna, Nabi kata takwa di sini. Nabi tunjuk kepada dada. 3 kali Nabi ulang takwa di sini. Seolah-olah kalau orang tu ada takwa, dia tak hasad, dia tak tanajush, dia tidak tabarut, dia tidak tadabur, dia tidak melakukan jual beli di atas jual beli orang, dia tak zalim ke orang, dia tak buat benda-benda tu semua di atas. Takwa ada di sini. Jaga hati kamu, Nabi kata. Kerana ini semua masuk di hati. Iman pun di hati. Khianat pun di sini. Maka Nabi kita bihasbi mri'im minasyarri an yahqira akhahul muslim. Satu orang tu sudah dikatakan buruk dia, jahat dia, kalau dia mula pandang rendah ke orang. Pandang rendah ni bukan buat apa-apa, bukan pergi jentik dia, pandang rendah saja. Nabi kita sudah jahat hati tu. Bihasbin ri'im minan syarri. Ri'im, seseorang itu telah terlibat bahagian daripada benda buruk, Nabi kata, apabila dia pandang rendah kepada satu orang. Mana boleh orang yang dengki pada orang tu, dia pandang kawan tu bagus. Walaupun kawan tu tak buat apa kat dia, kawan tu cuma ada duit, menikmati duit yang dia ada, dia tak suka. Dia tengok kawan tu beli barang semua dapat mudah berurusan, dia benci, dia nak pergi potong. Nabi kata hati apa ni?
kullu muslim ala muslim, setiap muslim atas muslim, haramun damuhu, jangan tumpah darah Nabi. Kita nak berkelahi, nak pukul anak, nak tampak anak, berkelahi abang adik sekalipun, jangan sampai darah setitik jatuh. Jatuh je setitik darah, kita telah melanggar kehormatan dia. Hati kita takkan baik, hati kita takkan elok, hati kita tak dapat dibersihkan kalau kita tumpah darah orang. Itu Quran ajak kepada kita bila kita terlanggar orang aksiden kan, kau tu mati, darah dia jatuh, roh dia tercabut. Tak boleh nak bertaubat pada Allah, melainkan Allah suruh kita cuci roh kita, kena puasa 2 bulan turut-turut, cuci balik roh. Pasal apa? Darah dia jatuh, kehormatan, muruah dia, kehormatan hidup dia, tunjang hidup dia. Susah, tak selesai dengan zikir, dengan pergi umrah, tak selesai. Kena cuci roh ni. Dengan apa? Puasa 2 bulan turut-turut, dengan diat. Oh jangan tambah darah tu, darah adik-beradik keluar seperut, kelai macam mana, ambil gerambik, bertikam hang aku, bersilat dalam rumah, luka sana, luka sini, tak dapat ditebuskan. Pergi salam lagu tu, ya okay, settle lah. Tak, ini melibatkan darah yang jatuh. Proses pembersihan jiwa tu berbeza, dan hartanya dan maruahnya. Kemudian penulis kata tadi pada kita, dia kata bayang kita duk pergi mengumpat orang yang dah mati. Macam mana? Kan mengumpat ni benda betul lah, bukan kata benda salah, benda betul ya. Tapi melibatkan benda. Nabi kata la tasubul amwat, kawan tu dah mati, janganlah maki dia, janganlah kata apa kat dia. Dia telah mendapat bahagian dia dengan Tuhan, cukuplah. Kecuali kita boleh sebut, Imam Nawawi sebut dalam Al-Azkar, dalam kes-kes bid'ah, tu pun kita tak sebutlah nama dia, kita hanya angkat kes tu saja. Jangan jadi seperti satu golongan masa hidup mereka buat demikian. Kita tak sebut apa nama dia, orang ni siapa, sebut IC, alamat rumah, semua sebut. Ini tak bagus Nabi kita. Jadi ikhwan, kita boleh tengok bagaimana rosaknya hati satu orang itu bila dia terlibat dengan umpatan ini. Karena tu Nabi pesan pada kita ikhwan. Nabi pesan. Nabi kata kepada Abdullah bin Umar dalam hadis Bukhari. Nabi kata kepada Abdullah bin Umar satu perkataan yang sangat menarik. Perkataan ni sangat menarik. Perkataan ni mencipta macam mana kita nak jaga diri kita. Nabi pegang bau dia. Nabi pegang bau Abdullah bin Umar. Nabi kata sepatah. Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Dahsyat ikhwan. Nabi kata kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Nabi kata duduklah dalam dunia ni. Hang jadikanlah diri hang dalam dunia ni ka'annaka gharib. Seperti hang tak kenal siapa dalam dunia ni. Hang orang tempat lain, menumpang tempat lain. Gharib. Hang orang asing. Hang terasing. Tak ada banyak benda-benda hang boleh buat. Kita mula-mula mai, kita orang luar kan. Mula-mula kita mai kampung. Dengan siapa tak cakap? Pasal apa tak tahu orang siapa. Kita jenis sengak. Sampai nak popular macam belah ni lah. Makan masa tahun. Nak kena Tok Imam, Tok Bilal. Lepas tu nak kena geng-geng macam kita. Nak boleh lepak, nak boleh melawak. Bukan sehari 2 hari punya kerja. Maka Nabi kata, lebih baik kau duduk dalam dunia ni macam mana gharib. Orang tak kenal siapa. Sebab apa? Hang tak ada masa nak umpat orang. Hang tak ada masa nak tipu orang. Hang tak dan. Pasal hang tak kenal lagi. Tapi kalau kita dah duduk di situ terlampau lama, orang luar boleh beli rumah, boleh beli tanah, buat rumah. Kan macam-macam boleh buat. Aw 'abiru sabil. Atau kau ni seperti mana orang berkelana. Kelana berhenti tang situ Ustaz. Tak ada nak buat apa, pindah pula.
Tak ada nak buat apa, pindah pula. Subhanallah. Tak ada siapa ikhwan boleh bagi petunjuk hidup dunia macam ni, melainkan kekasih Allah Jalla wa'ala. Subhanallah ikhwan. Sangat dahsyat. Kemudian penulis kata kepada kita dalam kitab Sunan Abu Daud, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Nabi bersabda, Iza mata sahibukum fada'uhu wa la taqa'u fi. Jika saudara kamu meninggal, maka janganlah kamu mengganggunya dan janganlah mencelanya. Bila satu orang tu dah tak ada, Nabi kata, tak payahlah duk sebut apa-apa pasal dia. Ikhwan, ada satu perkara yang menarik yang disebut oleh Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali sebut, ini perkataan dia. Menarik perkataan dia. Imam Ghazali kata, dia kata al-ghibatu, dia kata mengumpat ni, fahfaz lisanaka anha. Jaga hang punya mulut daripada mengumpat. Ini perkataan dia yang kita boleh analisa lah. Tapi menarik di mana? Di mana dia letak tempat mengumpat ni pada pandangan mata dia. Dia kata mengumpat ni, fahfaz lisanaka minha. Maksudnya jagalah, jaga mulut hang, jaga lisan hang daripada mengumpat. Pasal apa? Tengok perkataan yang dia angkat untuk membayangkan ghibah ni apa. Ghibah ni macam mana nilai dia. Dia kata wal ghibatu, ghibah tu dia kata nilai dia asyaddu min 30 zaniyatan fil Islam. Ghibah ni kedudukan dia lebih hina daripada 30 kali zina dalam Islam. Itu pandangan dia tentang ghibah. Dahsyat. Satu orang tu zina 30 kali. Bukan maksud boleh zina. Tidak. Ini nak belajar tasawur. Apa dia? Nak belajar nilai. Nak belajar dalam bahagian nilaian. Bagaimana nak melihat satu benda tu. Kebaikan satu benda atau bagaimana kita nak fokus keburukan satu benda. Satu orang ni, untuk capai martabat satu orang ni, dia kena buat satu dosa besar 30 kali. Kawan ni buat sekali. Apa maksud dia ni? Teruklah. Awal dia kata al-ghibatu fahfaz lisanaka minha. Awal lagi, lisan kau jaga jangan mengumpat. Kenapa? Al-ghibatu asyaddu min 30 zaniyatan fil Islam. Asyaddu, perkataan dia asyaddu, lebih teruk daripada 30 kali satu orang zina dalam Islam. Bukan bermakna zina tu bagus, dah nilai. Satu orang zina, semua orang tahu zina. Siapa tak tahu zina ni buruk? Semua orang tahu. Kata jauhi zina, wala taqrabu zina, innahu kana fahishatan wa sa'at sabil. Allah kata dia fahisyah satu. Dia keji. Fahisyah maksud dia apa? Meruntuhkan maruah, akhlak kamu jadi rosak, kamu tak aman jiwa. Dan dia pula sa'at sabila, kamu telah tempuh jalan yang paling buruk, kamu menyesal nanti. Dua benda tu Allah dah sebut, dia ganggu akal manusia, dia ganggu emosi kita. Tapi al-ghibatu, satu kali ribah, dan ribah tu jadi, dan jadi dia pula sempurna, asyaddu, dia lebih teruk daripada apa? Min 30 zaniyatan fil Islam, 30 kali zina dalam Islam. Sebab orang yang berzina, dia takkan bertahan. Bila kita marah orang berzina, dia akan jadi hina diri dia. Bila orang tahu dia zina,
Dia malunya amat sangat. Dia akan cari jalan nak bersih diri dia, tapi berbeza dengan orang mengumpat. Makin kita pertahan, makin dia bawa umpat dia. Hang tak tahu. Maksud aku lagu ni, hang tak tahu. Tak, jangan saudara, jangan mengumpat. Hang tak tahulah, hang tak tahu. Perangai orang mengumpat ni sebiji macam perangai orang buat bid'ah. Orang buat bid'ah ni, dia tak pernah insaf. Dia heret semua dalil dia untuk sokong bid'ah. Berbeza kawan buat maksiat. Dia buat zina. Kita kata hang buat dosa. Dia akan rasa diri dia kotor. Guilty. Dia rasa dia tu bersalah. Tapi pembuat bid'ah tidak. Di mana salah kami? Tak mana yang salah? Quran ada, selawat ada, tasbih ada, zikir ada. Macam mana yang bid'ah? Awak kata bid'ah, buktikan takkan baca Quran bid'ah. Dia terlupa makna bid'ah itu apa? Bid'ah itu melakukan satu perkara yang bermotifkan menuju perkara itu kepada Tuhan dalam rupa paras ibadat, menyerupai ibadat, datang dengan corak ibadat, nak mengambil alih tempat ibadat. Dia terlupa. Lepas tu dia bertanya, dan dia lupa sunnah tu apa dia? Meniru segala perbuatan ibadat kepada Nabi. Dia terlupa. Ingredient tu dia terlupa ambil daripada Nabi. Maka dia bertahan. Dia terlupa seketika. Maka demikian juga dengan riba. Dia bawa kita kepada satu dunia yang terlaknat, tapi kita tak sedar. Kita rasa kita dirahmati. Hati kita mula terkutuk, fikiran kita. Akhirnya semuanya ada dalam hadis-hadis tadi, semua kena kat kita. Kata, tengok Imam Ghazali kata sepatah. Ini menarik. Ini saya ambil dalam Bidayah Imam Ghazali. Dia kata apa? Dia kata, wa iyyaka wa ghibatal qurra'i al-mura'ina. Hati-hati kamu dengan cara mengumpat para ulama yang jahat. Ulama ni ada yang jahat kerana mereka membawa satu trend mengumpat. Dahsyat. Macam mana? Dia kata wa huwa tufahimal maqsud min ghairi tasrih. Fataqulu aslahullah faqad sa'ani wa ghammani ma jara alaihi fanas'alullahu ta'ala ay yuslihana wa iyyahu. Imam Ghazali kata hati-hati para ulama yang jahat memperkenalkan cara mengumpat. Macam mana ulama jahat ni mengumpat ni? Macam mana mereka mengumpat? Dengan kata Imam Ghazali, antufahimal maqsud. Dia bagi orang faham maksud min ghairi tasrih, tapi dia guna ayat yang sama. Ayat tak clear, tapi ke siapa dia tuju semua orang tu. Dia pakai ayat yang tak jelas, ayat yang sama. Tapi maksud dia pakai ayat tu, maksudnya sangat jelas. Dia tuju pada satu-satu orang. Imam Ghazali kata seburuk-buruk mengumpat yang ni. Kerana mengumpat kalau dia sebut nama orang, dia tuju nama orang, clear. Dia mengumpat yang wadah, mengumpat yang terang nyata. Tapi mengumpat ini min ghairi tasrih. Dia ghairu tasrih. Dia perkataan dia tak jelas. Perkataan dia tak jelas, tapi maksud ke siapa dia tuju sangat jelas. Contoh Imam Ghazali kata, dia kata apa? Yang kata mengumpat yang faham maksud dia, tapi bahasa dia tak clear. Seperti dia kata, aslahahullah, semoga Allah mengelokkan saudara kita. Bila dengar satu cerita, faqad asani wa ghammani ma jara alaihi, orang bawa cerita lah, orang kata tak dengar ke kawan kita ni dia ada buat lagu ni lah,
kawan kita ni tak dengar ke dia terlibat dengan skandal-skandal ni? Orang main cerita kat dia. Dia pun kata apa? Dia kata semoga Allah mengelokkan dia. Dan dia kata faqad asani, saya macam duka cita lah bila dengar kata dia terlibat benda lagu ni. Dan fanas'alullah ta'ala ayyuslihana wa iyyahu, semoga Allah mengelokkan kita dan semoga Allah mengelokkan dia. Imam Ghazali kata ini seburuk-buruk ayat dalam mengumpat. Kenapa? Dia lapik dengan perkataan yang cantik, tetapi maksud daripada dia doa tu, dia nak mengangkat kejahatan kawan tu yang dia sembunyi dalam hati dia. Tapi dia pakai ayat apa? Semoga Allah mengelokkan dia. Saya sedihlah dengan apa yang saya dengar. Tapi tak. Tengok Imam Ghazali kata apa? Dia kata apa? Fa inna hadza jama'a bainal khabithain. Dia kata di sini ada dua benda buruk, dia kata. Ada dua benda jelek. Dua benda terkutuk, dia kata. Satu apa dia? Ahaduhuma, satu, idza hasala bihi at-tafahumi. Dia mengangkat perkataan kononnya dia doa pada kawan tu, sebenarnya dia angkat keburukan kawan tu. Diangkat bagi naik. Yang kedua, tazkiyatun nafsi wa sana'u 'alaiha. Dia sedang menyucikan diri dia lebih daripada kawan tu. Kata Imam Ghazali, dengar. Dia kata walakin in kana maqsuduka min qawlika aslahahu Allah ad-du'a fad'u lahu fi sirri. Imam Ghazali kata, kalau sekiranya perkataan dia tadi ni mengandungi makna doa, dia tak tahu ke satu benda, doa yang paling terbaik melibatkan aib orang adalah doa secara rahsia, bukan dinyatakan di terang-terangan. Bila kau doa secara terang-terang, kau angkat maksiat dia buat. Kau tak tahu ke doa melibatkan aib orang ni disuruh doa secara tutup? Wa in irtamanta bisababi fa'alamatuhu annaka la turidu fadihatahu wa izhara aibihi. Kalau memang hang sedih dengan apa yang dia buat, maka tanda kata hang sedih dengan dia, hang tidak akan angkat dosa yang dia buat. Kerana bila hang angkat dosa yang dia buat, maka hang telah menzahirkan keaiban dia. Cukuplah hang pendam sedih tu di hati dan hang berdoa cara sir dengan Tuhan. Bila hang buat dua benda ni, hang telah tutup keaiban dia. Tapi bila hang buat dua benda tadi, hang makin buka keaiban dia dengan perkataan yang baik tapi dengan muatan yang sangat buruk. Inilah dosa mengumpat yang dilakukan oleh para ulama di zaman hari ini, kata Imam Ghazali. Zaman dia, bukan zaman kita, zaman dia. Ikhwan, kita dengar orang tak sihat, kita doa tak apa. Kita dengar orang susah, kita baca doa. Tapi bila kita dengar aib orang, kita nak doa terang-terangan, nanti Ustaz, kita kena doa di belakang. Sebab kalau kita doa depan-depan, ya Allah, saya dengar dia ada aib, kau elokkanlah akhlak dia. Bila kita duk kata ya Allah elokkan akhlak dia, bermakna yang sedang kita angkat akhlak dia tak elok. Pasal tu kita minta dia jadi elok. Yang tu tak perlu sebut terang-terangan. Ikhwan, sangat halus mainan syaitan. Sangat halus. Dan kita selalu terperangkap. Dan Imam Ghazali guna perkataan apa yang terperangkap ni, siapa dia beli? Para ulama zaman dia. Kalau para ulama terperangkap dalam kancah ni, orang yang tak tahu. Para ulama dipanggil ulama kerana kelebihan ilmu dia. Ahli ilmu terperangkap. Macam kita. Ya betul. Berapa banyak kejahatan asalnya dia kejahatan, muatannya kejahatan, tapi diselubungi dengan pakaian kebaikan. Sehingga kita ingat dia baik, kita pakai. Rupanya isi dia jahat. Ya Allah, ikhwan.
Kata Imam Ghazali kata apa? Dia kata wa yakfika zajiran 'anil ghibati qawlihi ta'ala. Imam Ghazali kata sudah cukuplah, wa yakfika, dah cukup dah bagi engkau. Cukup apa? Ayat Quran ni untuk buat kau stop daripada mengumpat, untuk stop semua benda-benda yang kau buat secara nampak ke tak nampak ni. Ayat ni dah boleh stop dah. Wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kenapa? Kata Imam Ghazali, faqad shabbahakallahu biakili lahmil maitah. Kadang-kadang satu ayat Quran datang pada kita, kita tahu ayat Quran tu, tapi kita rasa heran. Pasal apa ayat tu dia tak sampai kat hati kita, tapi dekat orang Arab dia sampai. Sebab ayat tu. Sebab mereka hidup dalam dunia ayat tu. Kalimah-kalimah tu. Macam kita pergi habaq dekat orang Arab, kita berkelahi dengan dia, kita kata pilah paria. Orang Arab rasa apa berarti? Cuba kata ke orang kita tengok. Ui, hang kata apa aku? Kita lembutkan ayat itu, fariya. Bagi lembut sikit. Quran gunakan kalimah tu dalam surah Maryam, fariya. Cuba kita kata ke orang India lagu tu. Apa dia rasa? Dia marah. Kenapa dia marah? Sebab dia hidup dengan ayat tu. Dia reti ayat tu. Betul sahabat Abdul Rahman? Ayat tu diguna dalam teks apa? Konteks apa? Situasi apa? Kondisi apa? Ayat itu bukan ayat memuji, ayat menghina. Arab dia baca ayat Quran ni, ayat Quran tu pergi apa? Ayat tu pergi apa? Kita biasa tak macam tempat tinggi, kita turun, jantung kita rasa ke mana? Sejumput. Jadi kecil. Rasa macam geli, macam ada benda pergi pegang jantung kita. Arab bila dia dengar ayat ni, ayat Allah Ta'ala kata wala yaghtab ba'dukum ba'da, dia dengar tu dia seram, tapi tak apa lagi. Bila ayat kata ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan, dia sebab dia nampak, dia tahu makna bangkai. Ada bangkai, kalau bangkai itu musim panas, kambing mati tepi, dia tak bau, tapi dia bangkai. Kita pergi dekat-dekat dia baru dia bau, tapi dia bangkai. Nampak loya tu macam mana bangkai ke orang Arab. Allah kata ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan. Dia dandan dia. Macam orang Melayu dengar kata babi kan, dandan. Walaupun tengah main ganja, balas ganja, dengar kata babi, itu cara nak menghilangkan loya tu, ambil ganja. Imam Ghazali kata apa dia? Faqad shabbahakallah bi'akilil laham al-maitah. Hang tak ada hati perut ke? Allah samakan hang dengan pemakan bangkai. Dan pemakan bangkai, orang kita rasa macam tak tersentuh. Orang Arab pemakan bangkai. Bila Najasyi tanya kepada Ja'far bin Abi Talib, apa yang Muhammad bawa ke hang? Ja'far bin Abi Talib nak habaq kata Nabi bawa agama yang betul. Ja'far bin Abi Talib guna perkataan apa? Dia kata ayyuhal malik kunna ahlal jahiliyati na'budul asnam wa na'kulul maita wa nusi'ul jiwar wa na'til fawahish na'kulu al-qawiyyu al-dha'ifu minna hatta aslahana bihadha ad-din. Dia kata, tuanku, kami ini adalah ahli jahiliyah. Na'budul asnam, kami sembah tokong-tokong berhala. Wa na'kulul maita, kami makan bangkai.
Bila sebut makan bangkai, Najasyi angkat badan dia. Apa makan bangkai? Itu merujuk pada apa? Semua makanan yang kami makan tak disembelih dengan nama Allah. Tapi untuk tunjuk kata benda tu buruk, na'kulul maitah, kami makan bangkai. Besar ke orang Arab. Kerana Imam Ghazali ni, dia ni orang Arab, orang Palestin. Dia sebut perkataan tu. Dia kata, saudara, faqad syabbahakallahu bi'akili lahmil maitah. Hang orang ke, hang apa? Allah samakan hang dengan pemakan bangkai, hang tak sedar lagi ke? Syabbahakallah. Allah tasyabuhkan, Allah serupakan kau dengan pemakan bangkai. Maka sudah cukuplah ayat ni buat kau untuk tinggal benda ni semua, walaupun dia sesedap mana sekalipun. Imam Ghazali kata. Tapi kita baca ayat tu, ya kawan, tapi kita taklah dapat apa? Power ayat tu macam tu. Kita nak kena kata, kita kena kata bahasa kita. Tengok Imam Ghazali kata apa? Imam Ghazali kata, fa in satartahu satarallahu alayka uyubaka. Imam Ghazali kata, hantar dah satu benda, kalau kau tutup aib orang, Tuhan akan tutup aib hang. Hang tak tahu ke benda ni? Wa in fadahtahu sallatallahu alayka alsinatan hidadan yumazziquna irdaka fid dunya. Kalau hang buka aib orang, hang tahu tak apa akan terjadi? Sallatallahu alayka alsinatan hidadan. Allah, kalau hang buka aib orang, Allah Ta'ala akan datangkan kepada engkau alsinah hidadan, lidah-lidah yang tajam. Alsinah plural daripada lisan. Lidah-lidah yang tajam. Yumazziquna irdika fid dunya. Yang lidah yang lebih tajam daripada lidah engkau itu akan membongkarkan semua aib engkau di dunia. Summa yafdahukallah fil akhirah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Kemudiannya bila sampai akhirat, Allah pula akan mentelanjangkan aib engkau. Kau suka ke benda ni jadi pada engkau? Kata Imam Ghazali, wa in nazarta ila zahirika wa batinika falam tatli' fihima ala aibin wa naqsin fi dinin wala dunya fa'lam anna jahlaka bi'uyubi nafsika aqbahu anwa'il hamaqah. Imam Ghazali kata, kalau hang tengok diri hang secara dalam, secara luar ni, hang dapati hang tidak ada keaiban, hang tidak ada kekurangan pada dunia hang dan pada agama hang. Kita duk bawa aib orang ni, kita tengok ke diri kita, kita tak ada aib langsung. Zahir pun tak ada, batin pun tak ada, pada agama pun tak ada, pada dunia pun tak ada. Imam Ghazali kata, hang dengar elok. Fa'lam. Ketahuilah. Elok-elok, ambil tahu elok-elok. Apa dia? Anna jahlaka bi'uyubi nafsika aqbah anwa'il hamaqah. Sesungguhnya dia kata, hang kena tahu betapa jahilnya hang nampak aib diri hang. Hang telah pun berada satu daripada cabang hamaqah. Kita renung-renung, kita tak ada aib. Bermakna hang telah ada pada satu cabang, anwa' cabang, anwa' plural, cabang-cabang hamaqah. Hamaqah ni apa dia? Hamaqah ni fusad fil aqli. Hang telah terlibat dengan kerosakan dalam berfikir. Otak hang dah rosak. Fusad. Dah rosak dah cara fikir hang. Mana boleh hang tak ada aib? Hang tengok tak mana sampai hang tak nampak hang ada aib ni. Taulah, kejahilan hang lebih tinggi daripada keaiban hang. Bodoh hang lebih tinggi daripada aib hang. Sehingga hang tak nampak aib tu bersembunyi kat mana. Wala aiba a'zamu minal humuq. Tidak ada benda lebih besar, lebih aib daripada humuq. Humuq ni plural. Daripada ahmaq, bodoh. Juara kebodohan. Tak ada benda lebih besar daripada bodoh.
daripada kita tak nampak kita ada aib. Walau aradallahu bika khairan la bassaraka bi'uyubi nafsik. Kalau Allah nak kepada hang dengan kebaikan, bassarakallah, Allah bagi hang nampak, Allah buka pandangan mata hati hang, hang akan nampak uyub diri hang, keaiban diri hang. Faru'yatuka nafsaka bi'ainir ridha. Ketika itu Allah akan buka pandangan, kau melihat diri engkau dengan mata yang redha. Tetapi kemuncak kebodohan hang tu tinggi sampai hang tak nampak aib hang. Subhanallah. Lepas tu Imam Ghazali kata sepatah, dia kata summa in kunta sadiqan fi zannika fashkurullah alaihi. Kalau betul-betul hang dah tengok dah memang tak ada aib langsung, maka apa yang hang kena buat? Fashkurullah, hang syukurlah pada Allah hang tak ada aib. Wala tufsiduhu bisalabin nas. Janganlah hang mencipta aib baru dengan hang pergi mencela orang. Hang dah duduk tempat elok dah tak ada aib, maka jagalah diri hang. Jangan apa? Jangan mengaibkan orang, sebab bila hang aibkan orang, hang telah terlibat dengan keaiban. Fa inna zalika min a'zamil uyub. Apa lagi benda lebih besar? Bila Allah pelihara hang daripada aib, lepas tu hang tak jaga pula benda tu, hang pergi aib orang. Maka inilah sebesar-besar daripada aib. Bila satu orang merasakan diri dia tidak ada aib, maka dia mengaibkan diri dia dengan mengaibkan orang. Allah aibkan dia balik. Subhanallah. Dahsyat ikhwan. Allah. Kita mohon pada Allah ikhwan, kita tak duduklah di tempat ni ikhwan. Kemudian penulis menyatakan dari Abu Barzah Al-Aslami. Yang ni kita baca lagi sekali ya. Oh, yang ni kira lama juga nak baca ni. Lepas tertubuhnya kerajaan baru. Lama. Selang lama. Subhanallah. Nabi menyatakan ya ma'syara man amana bilisanih. Bahasa Nabi dahsyat. Ya ma'syara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu qalbahu la taghtabu. Nabi habaq, kenapa lisan kita tak elok? Kenapa iman tak masuk dalam hati? Nabi habaq sepatah. Nabi kata la taghtabu. Jangan mengumpat, jangan riba, jauhi riba, kesan dia buruk. Lidah dengan hati tak akan jadi sama. Subhanallah. Sahabat Abdul Rahman boleh? Alhamdulillah. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.